Kita buat program, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, kalau nak ikut dekat sangat dah tuan-tuan penghujung dunia ni. Tuan-tuan tengok saya ceramah, ustaz. Sebenarnya saya bukan ustaz. I'm electrical engineering. Engineer 16 tahun, abang pun tahu. Mana? Selalu dah jumpa. 16 tahun jadi engineer. Tuan-tuan tahu macam mana Tuhan buka hidayah saya? Kerana Quran. Kerana Quran, tuan-tuan. Quran ni hebat tak hebat? Saya cerita. Saya mengajar fizik. Saya mengajar sains di sekolah. Sekarang tak kerja, tuan-tuan. Sepenuh masa sebagai penceramah. Kalau tuan-tuan ni rasa aku ni bukan mengaji agama, bang, hidayah milik Allah. Saya baca Quran, saya buat kajian. Saya baca Quran, saya buat kajian. Saya cerita tentang sains. Saya mengajar sains kadang tingkatan 3, fizik tingkatan 5. Jadi bila masuk, saya ceritalah pelajar-pelajar how many layers we have in our skin. Kan dulu bahasa Inggeris kan, BPSMI. Sekarang ni bahasa Melayu pula. Cikgu pun pening, tuan-tuan. Saya Melayu, saya Inggeris, saya Melayu, saya Inggeris. Dulu bahasa orang putih, saya tanya how many layers we have in our skin. Agak-agak berapa lapis, tuan-tuan? Ni, kulit kita. Berapa lapis? USM tak tahu kan? Berapa lapis? 8 tu kulit lembu. Berapa lapis? 3 layers, kan? Epidermis, dermis and adipose tissue, tidak? Quran sebut fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Tengok Quran sebut. Quran tak payahlah sebut fi zulumatin epidermision demison adipose. Tak payahlah. Quran tu hebat. Saya tanya pelajar masa cerita tentang bumi alam semesta. Okey, saya nak tanya, kita boleh naik ke langit tak? Dia orang kata tak boleh, ustaz. Saya kata boleh. Quran sebut ya maghsyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit dan bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Kuasa tu dalam ahli tafsir kata apa? Siapa ada sains teknologi boleh naik ke bulan, tuan-tuan. Ada roket. Saya cerita macam tu. Contohnya bila masuk tentang reproduktif. Saya tanya pelajar, yang menjadikan manusia ini Allah jadi daripada Nabi Adam AS. Daripada Adam ini dibuat kajian. Rupanya tuan-tuan, sampel ni, kulit kita ini sama dengan sampel tanah. Fosforus sama, magnesium sama-sama. Rupanya bila kita mati masuk dalam tanah, dia akan jadi equilibrium. Dia akan terurai, tuan-tuan. Sebab apa? Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata muzghatan, fa khalaqnal muzghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma. Kami jadikan daripada tanah ni kemudian air mani. Air mani itu daripada mana? Daripada lelaki, disebut sperm. Ada sign kat tuan-tuan ni. Sperm itu datang daripada testis. Kan? Kemudian daripada ovum, daripada ovari keluarlah ovum. Ovum itu disebut an egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Kameraman. Kan, ovum itu ialah NA. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Tak boleh jawab, tuan. Lelaki ke perempuan? Maksudnya kami tak ada telur lah. Saja lawak dah, nampak dah lena merapu, tuan. Sebenarnya yang ada telur perempuan disebut an egg, ovum tu. Kita bukan disebut telur, sebenarnya testis. Anda kena ingat kan? Testis menghasilkan satu hormon nama testosteron kan? Tuan-tuan ingat kan? Bila bercantum, telur bercantum dengan apa nama sperm, maka berlakulah proses fertilization. Summa khalaqna nutfah 'alaqah. Daripada proses ini jadilah zygote, embryo, kan, fetus, newborn baby. Summa khalaqna nutfah 'alaqah fa khalaqna 'alaqah mudghah. Seketul darah, seketul daging, seketul tulang berulang yang disalut dengan daging, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain, namanya newborn baby. Saya cerita, tuan-tuan, panjang cerita. Rupanya cerita-cerita hidayah milik Allah. Ada seorang guru, dia selalu dengar apa nama, kira macam saya mengajak dalam makmal lah. Bila saya mengajak, dia akan lalu. Dia tengok, dia duduk belakang. Saya mengajak, dia lalu lah, dia tengok. Bila saya mengajak, dia tengok lah. Bila dia tengok, saya pun mengajak lah. Satu hari, dia main jumpa saya. Ustaz, cerita sikit, can you elaborate regarding Quran and Science? Saya awak masuk dalam koperasi, tuan-tuan. Masuk saya bendahari koperasi. Masuk, saya cerita dia satu-satu. Hampir 1 jam. Prof, hidayah milik Allah.
Habis 1 jam, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata, ikut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia mengucap. Bila dia mengucap, saya tanya, you still have a father, mother? Ada mak ayah tak? Ada. Don't declare yourself as a Muslim. Jangan bagi tahu, saya kata. Simpan dulu. Rupanya balik-balik dia declare, mak ayah, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, kurung dalam bilik, tak bagi makan 3 hari. Cikgu pelatih, tuan. Bila tak bagi makan, dia cikgu. Cakap bodoh kan? Dia pakai tangga, dia naik ni, melalui shilling ni, dia lari keluar. Dia datang jumpa saya, Ustaz, saya kena ikat, Ustaz, tak bagi makan, supaya tinggalkan Islam. Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya kata, kamu, ingat, mak ayah kamu tetap mak ayah. Balik lah. Beli periuk asing, masak, makan sekali. Dia beli periuk, tuan, dia masak, dia nak makan dengan mak ayah dia lari. Tak nak makan. Mak ayah dia, adik-adik dia, tak nak cakap dengan dia. Tuan-tuan tahu berapa lama? Setiap petang saya pergi ambil dia mengajar Quran. Sampai dia boleh baca. Orang cerdik, tuan-tuan. 4 bulan boleh baca Quran dah. Dia tak cakap dengan mak, tak cakap dengan ayah dia, tak cakap dengan adik dia. Tak makan sekali. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Dah 3 tahun, tuan-tuan. Ayah dia tahun keempat kena stroke. Bila kena stroke, ayah dia dibawa masuk ICU. Rupanya, saya tak tahulah orang Cina ni. Bila masuk ICU, tuan-tuan, dia orang tak tunggu, tuan-tuan. Dia orang biar bagi mati. Dia tunggu. Dia tunggu depan ayah dia. Ayah dia pejam mata. Ni wayar penuh ni. Tiba-tiba ayah dia buka. Buka ni orang Islam sebut ghargharah. Ghargharah ni kita tetap memandang. Memandang kan. Inilah yang disebut dalam Quran. Kalla, ketahuilah. Iza balagati taraqi. Ketika nyawa sampai halqum ni. Waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati tu. Siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Siapa tak boleh tolong? Ketika nazak tu dia tunggu. Ayah dia buka mata. Dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam. Dia tunggu lagi. Dia sabar. Dada berolak ni. Bila ayah dia buka mata kali kedua, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah. Sebutlah ayah. La ilaha illallah. Ayah dia pejam lagi. Kali ketiga, tuan-tuan kena ingat. Orang yang nak mati ni kita boleh tahu, tuan-tuan. Ni dada ni akan berolak. Maksud dia roh ni bukan, nyawa ni bukan masuk. Dia nak keluar je. Jadi dia, ketika nazak tu, ayah, sebut ayah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia tengok. Ayah dia pejam. Ayah dia hanggut 3 kali. Hanggut yang ketiga tu, Allah ambil nyawa ayah dia. Bila mati, tuan-tuan, dia telefon saya. Ustaz, saya yakin ayah saya mati seorang Islam. Tapi tak ada bukti. Nak buat macam mana, Ustaz? Saya kata, apa bukti dia? Dia hanggut ya. Hanggut mana boleh. Dia kena isi borang, tuan-tuan. Kan? Dia tak boleh, nanti buat bukti pun tak boleh. Tak apalah, biar ayah kamu dikebumi macam orang Cina. Kan? Sebab, tak ada bukti. Kebumi orang Cina lah. Orang Cina rupanya bila mati, tuan-tuan, hari Senin mati, hari Senin depan baru tanam. Dia orang biar dulu kan. Saya tak tahulah pasal apa kan. Jadi masa ayah dia mati, saya pergi tengok. Dia pakai baju tu. Putih hitam tu ada kan. Orang Melayu pergi tengok, dia kata dia masuk Cina. Ustaz ni saya pakai ni tak apakah? Dia kata tak ada masalah, jaga akidah kamu sudahlah. Jangan tak pakai apa, pakai yang ni sudah, tak nampak problem kan. Yang lain pakai lah kata. Tapi yang nak pakai lah kan. Tak apa kau Ustaz, tak apa, jaga akidah kamu. Saya pergi tengok, bapak dia dihias elok, cantik. Ketika nak ke bumi lah, saya tanya dia, berapa banyak kamu prepare untuk tanam bapak kamu ni? Dia kata hampir 20,000. Sampai terkeluar daripada mulut dia. Orang Cina talak luit dan jangan mati pun dia tak. 20,000 tuan. Kita 600 boleh tanam lah tuan-tuan. Dengan susah hati kan. Kalau tuan-tuan tak ada duit pun, telefon saya. Saya tanam lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengan susah hati. Ustaz, dah mati dah. Saya ni mati dah. Tu dia hantu tuan-tuan. Saya tanam lah tuan-tuan dengan susah hati kan. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, rupanya saya tak tahulah. Mayat ni dikandar. Sebab lung dia berat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Surga ni di atas, neraka di bawah pun. Dunia ni pun Tuhan tunjuk dah. Kan? Dikandar. Bila dikandar, anak-anak kena lalu di bawah. Saya tak tahulah ada orang Cina sini kan. Kena lalu nak buang sial. Dia tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau tak lalu? Saya kata, tak apa, lalu aja, tak ada masalah. Dia pun lalulah nak buang sial. Sebab orang Cina ni kata dia masuk Melayu. Sebab dia masuk Islam tu masuk Melayu. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, tanam ayah dia ni, semua tak cukup tidur tuan-tuan.
Balik-balik letih. Mak dia, adik-adik dia letak kepala Lena. Lena sungguhnya. Lena senyenyak-nyenyaknya. Ketika itulah mak dia bermimpi jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Dan mak dia sedang sebut, ayah dia sebut satu kalimah, mak dia tak faham. Mak ni jaga, panggil dia. What you have done to your father? Dia tak buat apa? Kamu yang jaga ayah kamu ketika dia nak mati. Aku jumpa ayah kamu di taman yang cantik. Mungkin syurga, dia kata. Aku pun tak faham kalimah ni. Dia kata, mak, ketika ayah nak mati, saya sebut kalimah La ilaha illallah di telinga ayah. Dan ayah hanggut 3 kali. Saya yakin ayah mati seorang Islam. Dia kata, kalimah ni, La ilallah, kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Terus mak dia kata, kamu ajar aku kalimah tersebut. Aku pun nak masuk syurga, nak jadi orang Islam seperti ayah kamu. Dengan izin Allah, tuan-tuan, mak dia masuk Islam. Mak dia tarik adik-adik dia semua masuk Islam malam tu. Saya jumpa 4 tahun, tuan-tuan. 4 tahun. Berapa ramai dah kamu masuk Islam, masuk ke Islam? Mak kamu adik-adik. Tak ramai, ustaz. 4 tahun saya masuk Islam, ustaz. Saya telah mengislamkan 34 orang. Saya nak tanya tuan-tuan staf USM, berapa ramai yang masuk Islam di tangan tuan-tuan? Kadang-kadang kita sibuk kerja, solat pun tidak. Tidak. Kadang-kadang kita sibuk kerja, yang perempuan ada tak pakai tudung lagi pada. Tuan-tuan kena ingat, tudung ini wajib. Ada seorang makcik mengaji kat saya, duduk depan. Bila saya habis ya, dia tanya soalan. Ustaz tanya soalan. Habis ya tanya. Habis tanya. Kira bila dia tanya, saya pun habislah. Tapi mengaji tak faham. Sebab tu mengaji kena faham. Hidayah milik Allah. Saya balik, saya akan lalu, tengok-tengok, lalu depan rumah dia. Rupanya tuan-tuan dia umur 80. Mengaji tak faham. Tudung tak pakai, duk basuh kain lampin, dia dapat cucu baru. Hari tu dia tak main. Dalam tali ayam, perang. Saya tengok, makcik ni mengaji tapi tak faham, tudung pun tak pakai. Saya berhenti kereta. Makcik! Dia tengok, ustaz! Makcik aurat, makcik. Dia umur 80. Aurat apa ustaz? Siapa pun tak mau dah, dia kata. Dia umur 80, siapa pun tak mau, dia kata. Saya turun kereta, tak mau, saya mau. Dia pegang besen lari belah. Kita habaq yang hidayah milik Allah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah, saya diberi ceramah sampai pukul 11.30 sebab bihun duk bau dah, tuan-tuan. Ya, nasi pun dah sedap nampak kan. Ni 10 minit lagi no. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, dunia ni dah sampai penghujung dah. Kita pun dah sampai penghujung, tuan-tuan. Ada di kalangan kita umur 40 tak berubah lagi. Imam Ghazali kata apa? Apabila umur manusia ini 40, dia jauh daripada rumah Allah. Allah takut kekalkan dia di dalam maksiat pada Allah. Kalau boleh tuan-tuan, kita dah 40 dah, tuan-tuan renung balik. Apa yang boleh kita buat? Saya sampai dah, tuan-tuan, hidayah bukan milik saya. Milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa yang kita boleh buat untuk ubah diri kita? Saya engineer, tuan-tuan. Umur 26 baru faham Quran. 26. Masa tu anak 3 orang. Ni saya mengaji agama ni umur 26. Masa tu kan ayah saya ni guru pondok. Tuan-tuan pergilah Lubuk Meriam tu ada pondok saya buat baru, tuan-tuan. Dengan dewan hampir 700,000. Bukan duit saya, duit derma orang. Saya buat surau, tuan-tuan, Ramadan baru ni dapat 150,000. Pergi Selangor 4 hari lah, 150,000. Buat surau 2 tingkat. Buat pondok-pondok. Esok lepas tuan-tuan pencen USM, duduk pondok saya. Tuan-tuan pegang kitab main mengaji kan. Saya suara kuat, pagi-pagi, terus syahid. Daripada hidup menyusahkan orang mati. Tak jalan awak, tuan-tuan. Nampak nak lena apa kan. Bukan pondok, tuan-tuan. Umur 26. Bapa saya tu guru pondok. Dia kata, Khairi ni, hang ni graduate apa? Mengaji electrical tu. Hang boleh baca kitab Arab. Tak boleh baca ya, tak boleh baca, aku bakar semua kitab ni. Esok aku bakar, dia kata. Dia kata, ya jangan bakar. Kalau tak mau bakar, pergi mengaji bahasa Arab. Umur 26, tuan-tuan. Mengaji bahasa Arab macam mana? Lain kali naik basikal, pergi pasar malam. Bawa anak nak beli kuih lopeh. Rupanya di pasar malam tu ada jual buku kan. Saya sambil duk tunggu dia duk balut tu, tengok. Arabi apa nama? Lughatul Arabiah li ibtida'. Bahasa Arab untuk sekolah rendah kan.
Saya pun buka Roksun kepala kan. Dia buat gambar Sya'run rambut kan. Ainun mata, Amfun hidung, Asnanun gigi-gigi, Sinun gigi, Yadun tangan, Raqabatun. Nampak sangat kena tipu. Raqabatun tengkok, aku tengok janggut. Itulah hampa tak mau mengaji. Raqabatun tengkok, tunjuk janggut. USM telah ditipu. Akhirnya saya pun balik apa. Esok pergi pula, cari pula buku, jumpa pula untuk sekolah sanawiyah menengah. Dia tulis tu baitun rumah kan, madrasatun sekolah, apa nama, sakfun shilling, misbahun lampu kan, mirwahatun kipas kan, jidarun ni apa ini, amudun tiang, ardun bumi kan, apa nama, rijalun lelaki, nisaun perempuan, saatun jam. Jadi saya pun hafal lah dalam masa 3 bulan bang. Tuhan buka pintu hidayah, saya telah menghafal 3,000 kalimah. SPM 10A. Ingat aku mangkok Yun lah. SPM dulu tak ada pada A, dulu dia kata unit kan. Unit. Jadi saya pun alhamdulillah dah habis tu, 3 bulan dah hafal. Saya kata ayah ajak sikit macam mana nak tulis bahasa Arab, macam mana nak mengaji. Tuan-tuan, ayah saya ajak sebulan lah. Macam mana nak baca, nak tulis, nak i'rab. Tuan-tuan kena ingat, orang yang mengaji bahasa Arab ni kalau dia boleh i'rab Al-Quran, tuan-tuan baca silap, dia tahu dah. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alham, ada orang silap sebut Alham, dia makna berbeza kan. Sebab tu kita kena mengaji Alham, segala puji bagi Allah, dia ha dia beza. Kalau Alham, laham, lahmun jadi daging. Tengok, silap sebut makna berbeza. Alham, lahmun daging. Iyyaka na'budu, sebab tu kena mengaji. Ceramah saja tak jadi, kena mengaji tuan. Iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah. Kalau kita iyyaka na'budu, ya tak tasydik, cahaya matahari yang kami sembah. Tengok, beza. Silap sebut makna berbeza. Waladhdallin kan. Tuan-tuan kena silap sebut makna berbeza tuan. Dia ba ni kena letak dekat taring ni. Sebab tu kakak, abang kena ada gigi. Nak sebut tu wala ba ni letak sini. Kalau tak ada gigi wala dia angin banyak. Sebab tu kakak abang kalau tak ada gigi bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan Polydent. Sebab promosi. Ni buat gini ni. Tuan-tuan, alhamdulillah umur 26 saya mengaji. Dah habis tuan-tuan sebulan, boleh baca tuan-tuan, boleh tulis, boleh bercakap. Alhamdulillah, boleh i'rab. Ayah cik nak ambil Pak Senawi. Saya sebut cik, hang nak ambil di mana? Saya daftar di sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah di NW. Wala Datuk Haji Abdullah Badawi. Umur 26, anak 3 tuan. Masa nak periksa tu, isteri hantar dengan anak-anak. Kan? Kita pun masuk, pelajar tumpang. Duduk belakang sekali dengan jambang, janggut kan. Yang depan ni umur 17. Sekolah tu lah. Ketua pengawas masuk. Waris tak boleh tunggu di dalam. Kena tunggu di luar. Saya kata saya bukan waris, saya pun nak periksa juga. Tua-tua pun periksa. Perli saya. Tapi bang, kita semangat bang. Belajar ilmu, orang kata apa dengan kira. Hidayah milik Allah. Tuhan buka pintu hidayah. Saya ambil periksa 20 subjek. Semua Arab. Dapat jahit jiddan. Pangkat 2. Balik-balik. Ayo! Orang seronok kan? Dapat jahit jiddan ni weh. Orang mengaji hebat. 4 bulan. Aku mengaji 7 tahun. Dapat makbul. Hebat. Habis mengaji, kita mengaji sambung. Saya sambung diploma ilmu Islam. Diploma di Institut Ilmu Islam Abin, tuan-tuan. Sebelah USM dulu. Sekarang dah tutup lah. Mengaji itulah. Dengan seorang syekh Arab. Namanya Ustaz Dr. Muhammad Atiyah daripada Libya. Tak boleh cakap Melayu, tak boleh cakap orang putih. Cakap Arab dah. Masuk kena cakap Arab. Tuan-tuan bayang tengok. Dengan izin Allah, setahun aja boleh cakap Arab. Ngaji 2 tahun untuk dapat diploma bahasa Arab. Jadi bila dah dapat diploma, sambung ijazah pendidikan Islam. Dah 2 ijazah, satu pendidikan Islam, satu electrical. Kemudian sambung master dalam kaunseling Islam, sambung PhD dalam psikologi. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat kita. Sebab apa? Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Allah buka pintu hidayah. Alhamdulillah. Lo ni siang dulu cikgu fizik ah. Malam ustaz ah. Saya ada tauliah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk halau saya.
Malam ustaz nampak. Kita tengok. Hang tak ada tunjuk je hangguk dah. Nampak tu? Tak boleh berceramah pak. Ni. Tak boleh. Jadi malam ustaz lah, tuan-tuan dengan halang saya lah kan. Malam ustaz lah, siang guru. Tapi sekarang ni sepenuh masa jadi penceramah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidayah milik Allah. Dengan izin Allah, Quran yang saya baca, Tuhan buka pintu hati kita. Bang, staf-staf USM, ingat. Buat ceramah. Dengar ceramah. Pergilah mana-mana program ilmu. Dan kalau kita tuan-tuan nak dapat hidayah, kawalan dengan orang baik. Kawan orang baik. Dia saya 2 hari lepas, 3 hari lepas. Forum tuan-tuan. Pergi ceramah tu, 31 Merdeka di Selayang. Tuan-tuan siapa? Saya, Ustaz Asli Bahrin. Ustaz UAI, Abdul Aziz. Felicia Yap. Tuan-tuan tengok. Apa nama? Aflin Syauki. Tu, Adam Korek. Apa? Adam Korek. Kori. Adam tu. Kori. Heliza apa? Heliza Helmi. Yang paling best tu Nilofa. Tuan-tuan, artis ni duduk dengar tazkirah. Ustaz bagi tazkirah. Dia cerita sikit aja. Semua berlinang ayat mata ni. Sebab apa? Hidayah milik Allah. Tuhan buka pintu hidayah. Artis pun nak dalam Islam ni tuan-tuan. Kalau staf USM tak nak lagi, teruk tu yang buat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Alhamdulillah Tuhan buka. Sebab tu dengan Quran. Sebab tu kalau boleh, wahai staf-staf USM ni, pagi-pagi bacalah Quran. Dalam masa 3 minit ni. Saya nak buat Quran ni hebat. Kita dah sampai penghujung tuan-tuan. Untuk berlakunya kiamat, tunggu masa aja. Setengah ulama daripada Yaman kata, Imam Mahdi tu dah lahir, cuma nak bai'ah. Setengah ulama kata macam tu. Imam Mahdi dah lahir, nak bai'ah aja. Tu pun kita tak sedar lagi tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, wahai staf USM, bacalah Quran, dia tak bagi. Kawanlah orang yang baik, carilah majlis ilmu. Quran ni hebat tak hebat, saya cerita dalam YouTube. Saya pernah pergi Madinah tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang pergi Mekah nanti, orang lelaki, jangan lupa pergi Madinah, Masjid Nabawi, carilah tiang nombor 10. Dia dah mati, tapi anak murid dia ada. Nama dia Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah ni mata buta, tapi muka dia berseri tuan-tuan, tersusun janggut dia, gigi penuh, tapi dia tak boleh bangun dah. Umur dia 120 tahun. Dia duduk sandak. Tapi dia ni hafal Quran daripada ambil sanad daripada Jibril sampai kat dia. Saya nak kata hebat tak hebat Quran. Saya pergi tuan-tuan, hari yang pertama di Madinah, saya pergi jumpa dia. Syekh Ubaidillah ni, mata buta. Banyak orang duk baca Quran untuk dapat sanad. Saya pergi kat dia. Ya Syekh, ana min Malaysia. Ana urid an aqra'ul Quran. Fatihah bas. Fatihah faqat. Dia mata buta. Dia kalih kat saya. Tafaddal ya akhi. Anta min daripada mana? Malaysia. Tafaddal. Sila. Saya pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puasa macam sedap dah. Betul kali. Kullu khata, semua salah. Kita pun ainal khata ya Syekh, mana salah? Anta taqra hadha suratul Fatihah kal Misri. Kamu baca ni macam orang Mesir dah. Patutnya baca daripada Jibril melalui Abdullah bin Abbas. Macam ni baca dia. Hari pertama bismillah ya. Bismillah. Saya bismillah. Iqra. Saya baca, dia mata buta, dia pegang mulut saya. Bismillah saya, dia tampak. Kalau tak betul dia tampak. Kan alham saya alham. Aku tomok cuma. Tapi mengaji kena sabar. Kalau tak sabar tumbuk. Macam tuan-tuan dengar ceramah 45 minit tau. Kalau tak sabar, dia bangun pelan-pelan. Lepas tu dia buat bitandah. Lepas tu tak masuk dah tuan-tuan. Dia duduk tunggu depan bihun goreng ya bila kan. Nabi sabar baca alham saya dia nampak. Iya saya ada. Iya dia dolok. Tumbuk semua. Dia mata tak nampak kan. Tapi sabar bang, sabar tunggu. Alhamdulillah habis saja 10 hari. Iqra kal misli. Baca macam aku baca. Saya pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu dia mata buta, dia pun galih. Ahsan. Ahsan ni kalau mengaji bahasa Arab isim tafdil. Maksud dia apa? Tersangat baik. Kalau Hasan baik, kalau Husin baik juga. Kalau Ahsan tersangat baik. Kalau Khairi baik. Kalau Akhyar tersangat baik. Kalau Saghir kecil, Asghar tersangat kecil. Itu beza dah. Tuan-tuan kena tahu kalimah ni silap sebut makna berbeza. Dia sebut Ahsan. Bila kata Ahsan, saya pegang tangan dia pun ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abu Ubaidah satu minni ilaika. Saya dah qabil tu hadal ijazah, saya terima, saya cium tangan dia, saya cium pipi dia. Allahu akbar, satu aura tuan-tuan. Bang, Quran bang, nak dapat hidayah, Quran baca. Kawan orang baik-baik, cari majlis ilmu. Allahu akbar, sedapnya. Baru Fatihah. Rupanya sebelah saya ada seorang cikgu. Setiap kali saya baca dia ada, dia duduk tunggu. Saya baca dia ada. Kira dia ada, saya pun baca lah. Dia tepuk paha saya. Ustaz orang Kok Diang. Kuala Nerang. Ustaz abang ke dia? Ya, apa nak baca? Fatihah. Ya Syekh, hadha sadiqi. Sadiqi ni kawan baik lah. Wa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Fatihah faqat. Tuan-tuan tengok. Dia mata buta, tapi hati dia seperti mana cahaya. Itlaq barra. Cuba itu. Itlaq barra. 3 kali. Itlaq barra. Tuan-tuan tahu lah itlaq barra tu maksud apa? Boleh belah. Boleh belah. Boleh belah dia kata. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, makcik-makcik ni, kadang-kadang semayang tengah jalan kan. Arab. Barra. Dia tak pergi tak semayang, orang perempuan jaga. Sebab tu kalau pergi Mekah, semayang Jumaat, tuan-tuan pergi lah, ganggu orang lelaki. Kalau di Madinah, dia ada tempat khas. Kalau Mekah, kalau boleh Jumaat jangan turun. Kita pergi juga, semayang tengah jalan. Barra. Dia halau, kita pergi tadi pula. Usalli barra. Bukan barra tu keluar kan. Kita tak faham bahasa. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, tuan-tuan tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan hafal 3 kalimah Quran. Apa dia? Tuan-tuan pipi sesat, nak balik hotel tak tahu. Tuan-tuan pipi, ana sesat, Arab tak faham. Tuan-tuan pergi macam mana? Pipi, ingat polis, dia tak panggil polis, Arab panggil bulis. Bulis. Sebab ba dia tak boleh, apa nama, dia tak boleh sebut fa, dia sebut ba. Kalau Penang, dia tak sebut Penang, Binang. Kalau Perak, dia sebut apa? Hampa sebut sendirilah tuan-tuan. Jadi pipi, bulis. Ana sesat, dia tak faham. Tuan-tuan guna Quran. Bulis, pak menakan saya. Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Arab, Masya Allah. Tapi jangan berhenti lagi. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Arab tahu lah sesat. Lepas tu duit tak ada. Allah nak balik, duit tak ada. Tuan-tuan tunjuk. Sadaqallah. Kan sadaqallah lazim, habis Quran. Dia tahu duit tak ada. Tengok Quran punya hebat. Ni Quran pun tak baca. Jadi dia kata itlaq barra kan. Dia suruh halau. Saya pun cikgu. Dia halau cikgu. Cikgu ni bangunlah. Ya Syekh, limadha? Kenapa? Mata buta. Hadha rajul, lelaki tu laisa salatul fajr. Tak semayang subuh ini. Sebab apa tuan-tuan? Hati manusia dekat dengan Quran. Allah buka hati dia. Seperti mana cahaya. Dia tak semayang subuh. Dalam hati saya duduk 10 hari dia duduk baca apa? Aku bukan baik dengan apa dia. Dalam hati kita pun kesok pelan-pelan sebelum dia kata barra, biar aku belah. Kan? Kita pun bangunlah, bangun. Cikgu tu duduk jalan. Cikgu masak. Cikgu duduk. Cikgu tahu tak pasal Syekh tu halau? Tak tahu. Dia kata cikgu tak semayang subuh. Betul ya? Semayang saya. Tapi hari ni saya bangun lewat. Saya semayang pukul 9 subuh. Rupanya dia kotor. Siapa semayang pukul 9? Buang kat tangan dia. Tuan-tuan. Sebab tu saya nak abang. Bang, kakak, hidayah milik Allah. Macam mana nak dapat? Kena mengaji. Cari ilmu. Alhamdulillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Tuan-tuan, ingat. Allah angkat kita. Esok kita nak pencen bang.
Tuan-tuan nak pergi nak buat apa? Takkan nak datang USM? Guard duduk depan. Pasal apa? Dah pencen bang. Nak buat apa? Kan? Mana kita nak pergi? Rumah Allah bang. Kalau hidup tak pernah pergi, pencen pun susah nak pergi. Sekarang bang, nak dapat hidayah pergi rumah Allah, belajar ilmu. Bila belajar ilmu, Allah angkat kita bang. Boleh semayang sempurna jadilah. Bila semayang sempurna, katalah tuan-tuan, pak kita meninggal, kita jadi imam. Itulah tuan-tuan orang yang hebat. Tengok-tengok, Allah pensyarah USM aja, staf USM, ayah dia mati, dia jadi imam. Itu hebat. Tuan-tuan bayang tengok ayah kita duduk depan, kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, kita selawat. Allahu Akbar, kita baca apa? Baca doa apa? Allahumma ighfir lahu. Dalam hati seorang anak, ya Allah ampun dosanya kah? Ataupun ya Allah ampunlah dosa ayahku ya Allah. Tidak. Kita nak tanya wahai staf USM, agak-agak boleh tak bila ayah kita mati kita jadi imam? Bang, inilah hebat kita bang. Hebat kita. Angkat tu. Ini ayah ampun dosa dia. Jamin tuan-tuan, seorang anak mendoakan seorang ayah, Allah ampun dosa ayah dia on the spot. Sebab tu wahai staf USM, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Hidayah milik Allah. Saya nak tanya staf USM, kita ada anak. Anak kita macam mana? Oh, lebih tuan-tuan. 5 minit. Anak kita ke mana? Saya nak kata, anak kita jadilah seorang yang soleh, jadi manusia. Ada orang, ustaz saya nak jadi anak saya engineer, jadi doktor. Tuan-tuan, anak saya nak jadi ustaz, tak payah. Jadilah seorang manusia yang bertakwa. Ustaz belum tentu masuk syurga kalau ustaz tak bertakwa. Tidak. Staf USM belum tentu masuk syurga, tapi kalau staf USM bertakwa, dia masuk syurga awal daripada ustaz. Sebab tu tuan-tuan jangan nak jadi ustaz, tak payah. Kan? Kalau jadi ustaz semua, siapa nak cerak? Nak dengar? Ada orang tak ustaz. Ustaz dah jadi ustaz tu nak jadi. Baru ni orang offer saya jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ustaz, boleh ustaz? Saya tak mau. Saya nak jadi ustaz. Sebab masuk, ustaz tu tuan-tuan, masuk restoran, orang bayar lah saya. Bangun-bangun, dia bayar lah ustaz. Lah. Kalau jadi ahli parlimen ke Dewan Undangan Negeri, masuk restoran, semua kena bayar. Dia jadi ustaz, tuan-tuan. Walaupun dia bayar, dalam hati saya, tuan-tuan kena ingat, ustaz kadang makan free. Tuan-tuan kena ingat, rezeki tu saya punya. Tapi masuk dalam perut jadi taik, tuan-tuan. Dia bayar, pahala dia kekal sampai akhirat. Rezeki saya masuk jadi taik yang buang. Tapi dia dapat pahala selama-lamanya. Tuan-tuan menang yang mana? Dalam hati saya, aku ada duit aku nak bayar. Orang bayar, tuan-tuan. Di baru ni saya tetap kat bank, saya dapat Mercedes free, tuan-tuan. Balik pada Mercedes free. Orang ustaz, nak kereta? Kereta apa? Mercedes. Kata, ya Allah, pasal apa bagi saya? Saya dah kereta dah. Ustaz ambil, tak apa. Pasal apa? Ustaz naik kereta, ustaz ceramah. Ustaz, ada orang dapat hidayah. Dia orang dapat pahala, ustaz dapat pahala. Ustaz naik kereta saya dapat pahala, ustaz. Itulah harta saya, ustaz. Masya Allah. Mercedes ada dah. Kalau USN nak bagi bel payah, boleh. Sejam lawak. Pro kata, boleh. Sejam lawak pro tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, Syria dan Palestin ini, kebangkitan ini menandakan bahawa tunggulah saat kebangkitan Imam Mahdi. Kita jadilah tentera Imam Mahdi. Kalau macam mana pun kita sekarang, marilah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat tu hampir sejam dah bersama tuan-tuan. Sebab bihun pun dah sejuk dah, toge pun nampak layu dah tu tuan-tuan. Jadi saya ucap terima kasihlah Prof yang sudi dengar dan Ustaz Syukri yang sudi panggil saya. Dan tuan-tuan, insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Saya dah buat Mahat Tafi tuan-tuan ni. Buku ni ada, tak tahulah banyak tak banyak, tuan-tuan ambil free buku ni. Doa dan zikirku. Tuan-tuan buka nanti, kalau ada anak-anak yang tak mau dengar kata, tuan-tuan buka muka surat 7 dan 8, ada doa dia ni. Jadi jarang orang baca tuan-tuan. Anak kita baru lahir, baca Wa'izu, sebut nama dia. Kalau lelaki, Muhammad bin Muhammad bin Aminah bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitanir hamma wa min kulli 'ainin lammah. Allah jauhkan daripada gangguan umusibian. Umusibian tuan-tuan, yang ganggu anak kita tu, bila dia duduk, dia buat itu. Anak kita kan. Ini kita baca ni insya-Allah. Yang ni pula kita kita minum air kan. Depa pun tak tuang, kurang ajak pun. Dah boleh buka sendiri leceh tu. Takkan lawak kan. Pegang tuan-tuan sebelum minum. Ni staf USM ni kadang orang dengki pada. Orang buat kat kita.
baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Tiup. Tuan-tuan, Dr. Harudin depan mata saya. Dalam tu ada santau kan. Dia pegang-pegang, pecah. Tu hebat tu. Kita baca tiup, tuan siapa tak percaya tak tahu, tapi kena tahu lah. Dia akan kontra. Kalau sejuk bawa dia panas. Kalau panas dia bawa dia sejuk lah. Kita minum bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tiup dalam tu. Jangan tiup direct. Tuan-tuan tahu tak bila tiup direct kita membebaskan karbon dioksida je lah. Dia akan kita nak balas dengan air menyebabkan jadi acidic. Sebab tu tak galakkan minum tanpa berhenti. Tuan-tuan ngaji sains lah, kan tak tahu kan. No? Ataupun baca yang ni. Yang ni tuan-tuan untuk pelindung daripada ni dengki manusia. Saya dapat daripada wali Allah Syekh Ahmad Tuan Hussein. Ni bi khafilut fillah bilati sunailah. Tuan-tuan ambil lah. Kalau tak cukup tuan-tuan fotostatnya tak ada masalah. No? Baca ni. Baca selepas subuh. Yang ni pula untuk gangguan syaitan. Nak tidur ataupun sihir manusia. Baca surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Quran ni hebat bang. Dan ini pula untuk lembutkan hati suami isteri kita. Surah Al-Imran 83. Afa ghayra dinillahi yabghun kan. Walahu aslama man fis samawati wa taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Tiup dekat hidung dia. Kakak. Suami duduk tidur malam ni baca. Tapi syarat saat lagi dilarang memakan petai. Hampa makan petai, USM terus UiTM. Bila tubuh. No, insya-Allah tuan-tuan. Yang ni pula, sebelum tidur bacalah 3 qul. Bacalah Quran ni tuan-tuan, 3 qul. 3 qul ni hebat tak hebat? Allah jauh daripada fitnah manusia, dengki manusia, syaitan, gangguan binatang-binatang dan sebagainya. 3 qul tak ada? Bukan 3 qul tu qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup, kemudian tarik. Tarik, jangan sentuh ini. Tarik ke bawah. Kalau sentuh, kena semula. Tarik ke bawah. Dia ada kaedah lah. Sebab tu mengaji Quran ni kita, kadang-kadang kita baca surah Yasin, surah apa? Ayat kursi. Jin tak lari. Waqaf 7, tuan-tuan. Tak edit. Waqaf 9. Tu ada kaedah dah. Hampa nak tahu? Jangan ke mana-mana. Panggil pula. Tuan-tuan. No. Baca 3 qul, tarik. Tarik tu, jangan sentuh. Sebab tu ke bawah. InsyaAllah tuan-tuan, syaitan tak akan ganggu tidur kita pada malam tu. Kakak, kecuali malam ni kakak, malam Jumaat, suami ganggu. Syaitan tak ganggu. Suami ganggu lah. Kalau tak mau bagi suami ganggu, tarik. Bagi keluar warna hijaunya. Lepas tu lumuk. Bukan saja tuan-tuan boleh dapatkan buku ni free. Dan kalau tuan-tuan nak menderma, boleh transfer je dalam ni akaun ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi Kampung Lubuk Moyam 27 hari bulan 9 ni saya panggil Datuk Sarimah. Tak ada Sarimah? Hak Madu 3 orang. Masya Allah, dia pun ceramah hebat lah. Datuk Sarimah, Ustaz Haslim Bollywood, ada seorang doktor dan penceramah terkenal daripada utara. Aku lah. 27 bulan 9, tuan-tuan pilih. Kita buat terbuka besar-besaran tuan-tuan. Bicara ummah di Kampung Lubuk Moyam. Dewan pun dah siap dan pun jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, masuk dalam akaun transfer je. Atau mau bagi kat Ustaz Syukri boleh, no? Ataupun tuan-tuan nak bantu saya, beli ni, kopi-kopi. Apa tu kopi tu? Ni kopi ni bagus ni. Bang, Angry Bird. Kena beli dua-dua baru dia lawan tuan-tuan. Ataupun boleh dapatkan Habatus Sauda RM75. Ni RM20. Bantu sebab saya jual inilah dapat kumpul jualan tu hampir 600,000. Kalau harap derma orang bagi RM10. Tapi jual itulah dapat. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, saya bawalah ini kopi ni RM20 dan Habatus Sauda dengan zaitun tu RM75. Makan sebelum makan. Sebelum makan dan makan selepas makan malam. Di dua biji. Bagus tuan-tuan. Dia bagi tenaga. Saya pernah ceramah, tuan-tuan tahu, kuliah subuh, kuliah duha, zuhur, kuliah lepas zuhur. Zuhur lah. Lepas tu kuliah pada petang. Lepas tu maghrib. Lepas tu pula isyak. Lepas tu qiyamul lail. Tuan-tuan bayang tidur 2 jam lah. Tapi masya-Allah, dia smart tuan-tuan. Insya-Allah Prof. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan boleh dengar 1 jam lebih dah. Saya nak bagi 2 rangkap pantun lah. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak bye-bye, tuan-tuan I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.